warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah melalui status merupakan satu tarikan dakwah yang digunakan sejak zaman Nabi lagi. Salah satu status yang digunakan dalam berdakwah ialah golongan yang baik, di mana golongan yang baik ini menuju kepada sasaran sebagai pujian kepada mereka untuk menarik mereka kepada Islam. Fakta ini menunjukkan status memainkan peran penting dalam lapangan dakwah. Ini kerana sudah menjadi lumrah manusia untuk dipuji. Justru, pujian golongan yang baik kepada madui ini wajar diterapkan dalam berdakwah sebagai satu cara menarik hati mereka kepada Islam. Oke, seterusnya perbandingan konsep psikologi golongan yang baik antara Islam dan Barat berdasarkan pendapat ilmuwan Islam dan Barat. Oke, melalui konsep Islam lebih mengutamakan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan Al-Quran merupakan panduan umat Islam, manakala As-Sunnah pula sebagai ikutan kepada umat Islam. Manakala bagi konsep Barat pula, mereka mempunyai psikologi yang berbeza kerana mereka tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan. Mereka banyak mendapatkan sumber melalui teori-teori, prinsip, pandangan-pandangan akal, dan psikologi ilmuwan sahaja. Status golongan yang baik dapat dilihat melalui sikap yang baik yang ditonjolkan oleh seseorang itu. Baiklah, seterusnya definisi personality. Personality berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud pesona. Kalau merujuk novel Melayu, ia melibatkan watak dan perwatakan. Menurut Robert C. Gettel pada tahun 1982, beliau mendefinisikan personality sebagai sifat dalaman seseorang individu yang merangkumi mental, emosi, faktor persekitaran, corak pemikiran, dan perasaan yang memberi kesan kepada kehidupan seseorang individu tersebut. Manakala menurut perspektif Islam, personality berasal daripada perkataan Arab, iaitu sasya atau akhlak yang dimiliki oleh seseorang individu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali pula, personality merujuk kepada keadaan jiwa seseorang yang merangkumi keseluruhan diri individu dan meliputi dua aspek, iaitu aspek jasmania yakni luaran dan aspek rohania yakni dalaman. Ciri-ciri personality golongan yang baik. Personality golongan yang baik ni kalau menurut pandangan Barat, ia lebih kepada tingkah laku, sikap yang positif, cara berkenalan, pertuturan, hubungan dengan orang lain, perwatakan, gerak-geri yang menarik, dan bersopan santun dan banyak lagi. Manakala kalau menurut pandangan Islam pula, dia yang memiliki kepribadian mulia, mengatakan hal-hal yang baik saja atau berdiam diri, melaksanakan amar makruf dan mencegah nahi mungkar, diberi kepahaman dan dipimpin oleh Allah mengenai urusan agama yang paling bermanfaat untuk orang lain dan orang yang belajar Al-Quran, dan dia mengajarkannya kepada orang lain, dan banyak lagi. Terusnya contoh beserta huraian. Ada 4, iaitu status yang tinggi kepada pengikut Nabi Muhammad SAW terdapat dalam surah Al-Imran ayat 110. Yang kedua, umat Islam merupakan umat yang terbaik, juga ada dalam surah Al-Imran ayat 104. Berakhlak mulia, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, orang mukmin, hadis riwayat Tailami. Oke, seterusnya saya akan bagi 2 contoh personality golongan yang baik yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Saya akan ambil yang status golongan yang baik dalam surah Al-Imran ayat 110 yang bermaksud, "Wahai umat Muhammad, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah atau buruk, serta kamu pula beriman kepada Allah. Dan kalaulah ahli kitab itu beriman, tentulah ia menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik." Contoh yang kedua pula adalah berakhlak mulia. Terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bermaksud orang Islam itu ialah apabila orang-orang Islam yang lain terselamat daripada gangguan lidah dan tangannya,
Dalam hadis ini menyuruh orang Islam supaya berakhlak mulia dengan tidak menyakiti dan merosakkan orang lain di sekeliling mereka, sama ada dengan lidah atau tangan. Pada akhir pembentangan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa salah satu metode dakwah yang boleh mempengaruhi seseorang mad'u adalah dengan menarik sasarannya dengan menggunakan status, sebab ia sedikit sebanyak dapat mendorong serta menarik perhatian sasaran kepada satu message yang disampaikan dengan mudah dan dengan mudah, berkesan dan senang untuk difahami. Pendekatan ini pun sangat penting juga untuk diamalkan ketika berdakwah, kerana sudah menjadi lumrah sifat manusia tu dia sukakan pujian dan mempunyai martabat yang tinggi. Salah satu pendekatan melalui status yang digunakan ialah dalam berdakwah ialah golongan yang baik, yang merujuk mad'u itu sebagai pujian untuk menarik mereka dalam berdakwah. Penggunaan status berupa pujian ini wajarlah diterapkan dan diaplikasikan ketika berdakwah sebagai salah satu cara yang berkesan untuk mempengaruhi sasaran dakwah ke arah kebaikan.